Selamat sejahtera kepada puan-puan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Hana Anwar Legan. Hari ini saya nak berbincangkan tentang asal-usul bahasa Melayu. Bahasa ini ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan lingkungan satu kelompok manusia. Ia juga dikenali sebagai penggunaan kod, iaitu gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaksi untuk membentuk kalimat yang memiliki maksud. Seterusnya, istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di semenanjung Tanah Melayu dan kawasan secara tradisional. Bahasa Austronesia ialah satu rumpuan dalam bahasa Melayu. Rumpuan Austronesia ini terbahagi kepada dua, iaitu pertamanya ialah rumpuan bahasa Austronesia, kedua ialah rumpuan bahasa Tibet dengan Cina. Tetapi kita pentingkan rumpuan satu saja dalam asal-usul bahasa Melayu ni. Rumpuan bahasa Austronesia ini terbahagi kepada empat, iaitu bahasa Nusantara, bahasa Polinesia, bahasa Melanesia dan bahasa Micronesia. Keempat-empat bahasa ini ialah cabang-cabang bahasa Australia. Seterusnya, terdapat juga dua teori yang penting dalam asal-usul bahasa Melayu. Teori yang pertama ialah teori Hendrik Kern. Orang-orang Melayu berasal dari semenanjung Tanah Melayu, manakala orang-orang Austronesia berasal di Champa, iaitu di persisiran pantai Kemboja. Selepas itu, orang Melayu dari semenanjung berpecah-pecah ke sebelah timur. Selain teori Henry juga, terdapat teori-teori lain, iaitu teori James Corns, Notofer, Robert Boylston dan Adler. Akhirnya, bahasa Austronesia dan teori-teori ini amat berperanan dalam asal-usul bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk perbicaraan hari ini, saya akan menerangkan sedikit tentang konsep, ciri dan sumbangan bahasa kuno. Bahasa Melayu kuno ini bermula pada abad ke-4 Masihi berdasarkan penemuan prasasti berbahasa Melayu di Dong Yen Chau di Teluk Toren, Vietnam. Jadi, kewujudan bahasa Melayu ini dikesan ditulis pada prasasti atau pada batu bersurat. Hal ini kerana sebelum wujudnya kertas untuk menulis. Untuk pengetahuan, tulisan yang digunakan pada batu bersurat kebanyakannya berasal dari India, iaitu tulisan Devanagari, Pallava, Jawa kuno, Kawi dan lain-lain. Ciri bahasa Melayu kuno. Dapat dilihat ciri bahasa Melayu kuno memfokuskan kepada tiga aspek, iaitu tulisan dan ejaan, morfologi dan kosakata. Tulisan dan ejaan. Tulisan yang terdapat di Nusantara iaitu tulisan rencong yang dikesan di daerah Sumatera Selatan. Seterusnya, tulisan Kawi. Pada peringkat awal, tulisan Kawi ditulis pada daun lontar dan kemudian ditulis pada batu. Tulisan ini digunakan pada batu bersurat di Coreng dan di padang lawas yang terletak di Tan Panuli, Sumatera Utara. Tulisan Nagiri yang berasal dari India Utara digunakan pada batu bersurat di Gandasuli, manakala Pallava pula di India Selatan yang digunakan untuk menulis kitab dalam bahasa Sanskrit untuk penyebaran agama Hindu. Berikut merupakan contoh-contoh ejaan bahasa Melayu kuno. Perbezaan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu moden. Yang pertama, konsonan W dalam bahasa Melayu kuno menjadi konsonan B dalam bahasa Melayu moden. Contohnya, bulan menjadi bulan. Yang kedua, vokal ipepet tidak digunakan. Ia dihilangkan atau digantikan dengan vokal A. Contohnya, lapas menjadi lepas. Yang ketiga, konsonan N dalam bahasa Melayu kuno menjadi nya dalam bahasa Melayu moden. Contohnya, dalam na menjadi dalam. Seterusnya, contoh-contoh dari segi aspek morfologi. Bahan bukti penggunaan bahasa Melayu kuno dapat dibuktikan dengan penubuhan batu bersurat di Kedudukan Bukit, Palembang pada tahun 683 Masihi, Talang Tua dekat Palembang pada tahun 684 Masihi, Kota Kapur, Pulau Bangka 686 Masihi, Karambrahi Meringin daerah Hulu Jambi 686 Masihi dan Gandasuli daerah Kedu, Jawa Tengah 832 Masihi. Sumbangan bahasa Melayu kuno. Sumbangan bahasa Melayu kuno telah berfungsi sebagai lingua franca dan kebanyakannya batu bersurat ditulis atas titah raja secara tidak langsung. Bahasa kuno menjadi bahasa rasmi dan urusan pemerintahan di istana. Bahasa Melayu kuno juga telah menyumbang kepada bahasa kebudayaan dan kesusastraan. Walaupun bahasa Melayu kuno menerima pengaruh bahasa lain,
sifat asalnya masih wujud hingga hari ini dari segi suku kata dan sistem imbuhan. Hai, Assalamualaikum. Saya Ainurin Jasmina binti Ahmad Jasruddin. Saya akan menerangkan tentang bahasa Melayu Sanskrit. Bahasa Melayu Sanskrit ialah bahasa Melayu dipengaruhi pelbagai bahasa lain seperti bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sanskrit dan bahasa penjajah barat. Contoh bahasa penjajah barat ialah bahasa Inggeris, bahasa Belanda dan bahasa Portugis. Bahasa Melayu dipengaruhi pelbagai bahasa ini telah mengakibatkan pertembungan dengan masyarakat luar. Selain itu, bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit kerana ia mudah meresap ke dalam bahasa Melayu melalui pedagang India yang berulang-alik atau singgah di pusat perdagangan mereka di Kepulauan Melayu. Kedatangan para pedagang India ini telah menyebabkan bahasa Sanskrit iaitu bahasa agama Hindu dan bahasa golongan kelas atas digunakan secara meluas. Selain itu, para pedagang India yang menetap di rantau yang mengamalkan agama Hindu dan Buddha dan mengamalkan adat istiadat negara asal mereka, manakala masyarakat Kepulauan Melayu bergiat dalam perdagangan juga membawa bahasa Sanskrit di rantau. Selain itu, bahasa Sanskrit ini juga memberi kesan positif terhadap perkembangan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu telah menjadi bahasa yang bertaraf tinggi. Bahasa Sanskrit ini juga menjadi asas pemodenan dalam bahasa Melayu purba. Selain itu, bahasa Sanskrit telah memberi banyak istilah yang baru dan dimasukkan dalam aspek kehidupan seperti nama tubuh badan, nama haiwan, soal keagamaan, pelayaran, pertumbuhan dan penyataan fikiran. Ini adalah contoh-contoh bahasa Sanskrit ke bahasa moden. Dalam bidang agama dan falsafah, agama dalam bahasa Melayu, manakala bahasa Sanskrit tetap juga agama. Yang kedua, dewa dalam bahasa Melayu, manakala bahasa Sanskrit devi. Dalam bidang istilah abstrak, pertama, bahaya dalam bahasa Melayu, manakala bahasa Sanskrit bahya. Yang kedua, bencana dalam bahasa Melayu, manakala bahasa Sanskrit wancana. Dalam bidang hubungan kekeluargaan, manusia dalam bahasa Melayu, manakala bahasa Sanskrit manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farhana binti Faizal dan saya akan menerangkan berkenaan dengan bahasa Melayu klasik. Di mana kita tahu bahasa Melayu klasik ini bermula di Nusantara Indonesia dan berkembang di sekitar Melaka, Johor Riau dan Aceh. Jadi bahasa Melayu klasik ini juga adalah bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-14 dan berakhir pada abad ke-19. Pada zaman itu, pengaruh Arab dan agama Islam sangat giat berkembang di Nusantara. Bahasa Melayu klasik ini juga adalah bahasa yang berkembang selari dengan pengaruh Islam di Asia Tenggara. Seterusnya, bahasa Melayu ini berkembang pesat pada zaman Melayu Melaka 1403 hingga 1511. Kemudiannya dia berpindah ke Aceh dan akhir sekali ke Johor Riau. Baiklah, bahan bukti pertama penggunaan bahasa Melayu klasik ini terdapat pada batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu bertarikh 14 Rejab 702 Hijrah bersamaan dengan 22 Februari 1303. Baiklah, kita teruskan dengan ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Di sini kita terdapat 3 ciri, iaitu yang pertama, sistem tulisan dan ejaan, tata bahasa dan kosakata.
klasik ialah lingua franca, bahasa pentadbiran, bahasa ilmu, bahasa undang-undang dan bahasa persuratan. Antara bukti kewujudan bahasa Melayu klasik ini adalah batu bersurat. Batu bersurat berada di Mie 7 Aceh, di Pagar Ruyung Minangkabau dan yang paling penting sekali di Kuala Berang, Terengganu. Baiklah, kita nak ceritakan berkenaan dengan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu. Okay, di mana anda perasanlah kalau anda pergi ke Terengganu, di Kuala Berang tu di tengah-tengah roundabout ada batu bersurat. Memang sangat-sangat besar. Tetapi kalau korang nak tengok batu bersurat yang asal, yang pertemuan pertama sekali di Kampung Bulu, itu adalah pertemuan yang pertama sekali diorang temu batu bersurat tu dan diorang binakan dekat kawasan tersebut. Penemuan batu serat ni dia ditemui pada tahun 1887. Tapi ditulis pada tahun 702 Hijrah bersama dengan Masih 1303. Pembangunan terancang di sekitar memorial batu bersurat yang menyimpan pelbagai sejarah bakal melancarkan sektor pelancongan di kawasan itu. Selain batu bersurat, di Terengganu juga mempunyai pelbagai sejarah yang menarik untuk diterokai. Baiklah, kita dah bercerita berkenaan dengan batu bersurat. Kita teruskan dengan hukum hadis. Seterusnya ialah surat awal. Akhir sekali ialah naskah sastra klasik. Baiklah, itu sahaja daripada saya berkenaan dengan bahasa Melayu klasik. Kita teruskan dengan bahasa Melayu moden. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama yang diberi oleh kedua ibu bapa saya, Siti Nur Syafiqah binti Syamsul Anwar. Okey, saya akan terangkan berkenaan dengan bahasa Melayu moden. Moden bermula daripada abad ke-19, ekorkan kedatangan penjajah Eropah seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Ini dibuktikan hasil karangan dari Mushi Abdullah yang dianggap sebagai zaman moden. Fungsi bahasa Melayu moden ini adalah bahasa ilmu, bahasa komunikasi, bahasa perpaduan. Okay, seterusnya kita lihat pada ciri-ciri bahasa Melayu moden, iaitu mempunyai bunyi, suara bahasa seperti fonologi, sistem yang tersedia seperti morfologi, bentuk-bentuk sintaksis. Seterusnya, saya akan membuat satu panggilan menggunakan Google Meet, di mana saya akan menemu bual seorang guru dari SMK Bandar Tusen On 2 yang bernama Puan Nur Anita binti Umar. Okey, cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Siti Nur Syafiqah binti Syamsul Anwar daripada Universiti Selangor. Ada beberapa soalan yang saya akan interview cikgu. Jadi, soalan pertama, saya mulakan ya cikgu? Ya, boleh. Soalan pertama adalah, bilakah dikatakan zaman bermulanya bahasa Melayu moden? Ya, baik, berdasarkan kepada soalan Siti Nur Syafiqah tadi, bahasa Melayu moden ini dikatakan bermula pada abad ke-19, iaitu kedatangan orang-orang Eropah, contohnya seperti Portugis, Belanda dan Inggeris ke bahagian timur. Itulah dikatakan bermulanya zaman bahasa Melayu moden. Zaman bahasa Melayu moden ni kita boleh, kalau kita kaji, kita boleh bahagikan kepada zaman bahasa Melayu moden pra-merdeka dan selepas merdeka. Sekarang ni kita kira zaman bahasa Melayu moden selepas merdeka, pasca merdeka. Okey, seterusnya soalan yang saya akan ajukan adalah, apakah kepentingan mengkaji bahasa Melayu moden? Bahasa Melayu moden ni, bahasa Melayu moden maknanya bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang lah. Bagus kalau kita kaji, maknanya kalau seseorang itu mengkaji bahasa Melayu moden, kita boleh mengkaji dari segi apakah kelemahan bahasa Melayu moden sekarang ini. Apabila kita dapat mengetahui kelemahan,
bahasa Melayu moden, mungkin kita dapat mencari langkah untuk menyelesaikan kelemahan bahasa Melayu moden ini supaya bahasa Melayu moden ini boleh boleh dimartabatkan dan masyarakat dapat menggunakan Melayu moden ini dengan baik sekali lah. Soalan seterusnya adalah apakah bahan rujukan utama bahasa Melayu moden? Bahasa Melayu moden ni ialah bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang. Maknanya yang rakyat Malaysia gunakan, yang menjadi bahasa utama kita, bahasa kebangsaan kita, bahasa kebangsaan rakyat Malaysia. Jadi negara kita telah menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka yang berperanan mempertabatkan bahasa Melayu moden. Jadi bahan utama, bahan rujukan utama untuk bahasa Melayu moden sekarang ini hanya ada satu saja sekarang ini yang telah diiktiraf, iaitu Tata Bahasa Dewan yang berwarna hijau. Ada yang kulit tebal dan ada yang kulitnya nipis. Yang itulah yang kita, apa-apa saja masalah dari segi morfologi, sintaksis, sepatutnya rakyat Malaysia bukalah Tata Bahasa Dewan. Di situ kita boleh menyelesaikan masalah morfologi dan sintaksis. Itu dari segi tata bahasa Melayu moden. Soalan seterusnya, apakah impak terhadap masyarakat jika bahasa Melayu moden dimartabatkan? Kita sepatutnya memartabatkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan dulu. Apabila bahasa Melayu moden ini benar-benar memainkan peranan sebagai bahasa kebangsaan, masyarakat pasti akan cinta akan bahasa Melayu moden. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mestilah komunikasi dia, interaksi dia mesti dalam bahasa Melayu. Itu sahaja soalan daripada kami. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Anita kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual. Pada pendapat saya, belajar bahasa dan kesusastraan Melayu amat penting kerana bahasa Melayu kita ialah bahasa kebangsaan negara kita dan dapat menjadi bahasa penghantar pendidikan. Selain itu, kita boleh dapat berilmu pengetahuan. Bukan kita sahaja, kawan-kawan kita juga boleh dapat berilmu pengetahuan. Seterusnya, kesusastraan membina insania dalam kehidupan manusia dan juga membolehkan pelajar menjiwai unsur dan nilai murni dari segi kerohanian dan kebudayaan. Pada pendapat saya, belajar tentang bahasa dan kesusastraan Melayu ini adalah bagus. Ia memberi banyak maklumat yang boleh dimanfaatkan. Saya juga boleh tahu macam mananya bahasa Melayu ini berkembang melalui bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu Sanskrit, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Saya juga boleh tahu macam mananya bahasa Melayu ini boleh menjadi bahasa kebangsaan. Sebagai seorang orang yang menggunakan bahasa Melayu ni, kita juga kena ambil tahu macam mananya bahasa Melayu ni berkembang. Kita boleh mencari melalui internet atau melawat museum atau boleh membaca buku dalam subjektivitas. Pendapat saya, bahasa dan kesusastraan ni sangat penting kepada Malaysia kerana bahasa dan kesusastraan Melayu ni adalah bahasa perpaduan. Jadi, bahasa ini membantu untuk tiga kaum ini, India, Melayu, Cina, untuk bertutur, untuk memahami setiap bahasa. Jadi, bahasa Melayu ini juga amatlah membantu daripada segi pendidikan, cara cikgu menyampai pada murid, media masa, berita untuk sampaikan berita pada semua orang, dan komunikasi untuk sekeliling bertutur dengan senang dan mudah difahami. Pendapat saya berkenaan dengan subjektivitas ini dan apa yang kami kaji, iaitu bahasa dan kesusastraan Melayu ini dapat memberi kita sedikit sebanyak ilmu pengetahuan dan memberi kita semangat untuk mengambil tahu lebih banyak lagi cerita sejarah pada zaman dulu. Dan lain lagi, apa yang kami kaji ini ada kena-mengena dengan pengalaman saya semasa saya di Terengganu. Jadi sangat seronoklah untuk saya teroka lagi cerita ni dan asal-usul bahasa Melayu ni lah. Jadi terima kasih juga kepada Media Mumtazah kerana mengajar kami berkenaan dengan subjektivitas ini. Assalamualaikum. Jadi daripada kajian ini saya dapat simpulkan bahawa bahasa Melayu kuno, Sanskrit, klasik dan tidak lupa juga bahasa Melayu moden tidak harus dilupakan.
Sebagai masyarakat yang berbilang kaum, kita seharusnya menggalakkan lagi dan memperkembangkan lagi bahasa Melayu sastra ini. Bagi pelajar-pelajar yang mengambil linguistik dan pelajar tingkatan 6 yang mengambil bahasa Melayu, amat penting bagi mereka bahasa Melayu kesusastraan ini. Jadi, oleh itu, bahasa Melayu kesusastraan tidak akan mundur daripada generasi ke generasi selagi mereka yang mengambil bahasa Melayu ini dan terus menggilap dan memperkasakan lagi bahasa Melayu. Kerajaan juga seharusnya mengambil inisiatif agar bahasa Melayu ini tidak dilupakan generasi ke generasi. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya berbangga dengan bahasa-bahasa yang ada di negara tanah air Malaysia.